Hello semua, selamat datang. Video hari ini saya ingin kongsikan bagaimana untuk membuat linear regression dengan mudah. Kita akan menggunakan suatu software, namanya adalah Weka, GUI based yang agak mudah untuk beginner yang ingin melibatkan diri dalam dunia data mining. So, apa yang saya kongsikan dekat skrin sekarang adalah link untuk software Weka. Nanti saya akan kongsikan dalam description di bawah. So, jika anda ingin tahu, Weka nama penuh dia adalah Waikato Environment for Knowledge Analysis. Koinsidennya, Weka adalah suatu nama untuk sejenis burung jugalah. So, anda boleh lihat di screen and anda boleh baca dan menambah pengetahuan anda. So, jika anda ingin install ni, pergi kepada software. Okay, pergi kepada download. And then anda boleh memilih operating system yang currently anda ada lah. So cara installation ni agak mudah. So I don't think so it's gonna be a big problem for you. Alright. So mari kita lihat Weka. Okay, sekarang ini apa yang anda nampak, ini adalah GUI atau GUI untuk Weka. So mari kita buat satu contoh linear regression yang agak mudah atau agak simple. So pertama, pergi kepada Explorer. Okay, Explorer. So anda akan lihat satu window akan pop up sebegini. Alright, so kita akan buat semua analisis dengan menggunakan window ni lah. Sebelum saya sambung dengan lebih lanjut, saya ingin kongsikan satu maklumat. Weka ni ada satu file system nama dia ARF. Okay, so ARF ni dia ni lebih kurang macam CSV file jugalah. So not a problem. So anda hanya perlu pergi kepada open file. Okay, open file. So bergantung kepada cara installation anda, di situlah file tu akan ada lah. So anda pergi kepada open file, macam contoh saya ni dekat, okay, mungkin anda berbeza lah. Okay, mungkin anda berbeza. Okay, so hari ini saya nak gunakan satu contoh CPU. Ada banyak lagi data dekat situ yang anda boleh cuba. Okay, so hari ini saya nak cuba satu data nama dia CPU. Okay, just open. So bila anda open, beberapa maklumat boleh nampak. So saya takkan pergi dengan detail data science methodology atau data mining methodology lah. Tapi stage yang kita ada sekarang adalah pre-processing. Okay, sebelum kita nak buat modeling, kita kena pre-process the data untuk menyediakan dalam bentuk yang lebih clean lah. Alright. So jika anda lihat di sini, so beberapa maklumat boleh didapati sebagai contoh instance. Okay, jika anda nampak instance dekat sini 209. So instance ni adalah row atau sample. Alright. And attribute kita ada 7. Okay, kita ada 7 attribute termasuk kelas dia lah. Alright. So inilah maklumat-maklumat yang basic kita perlu tahu. Lepas tu kalau anda pergi kat sini, ada maklumat statistik atau basic statistik sebagai contoh yang attribute my CYT ni minimum adalah 17. Maksimum adalah 1015. Kita ada maklumat mengenai average atau mean dengan standard deviation. Alright, and then kat bawah ni ada visualization lah. So dekat sini, sekali just by opening the file, kita ada beberapa pre-processing maklumat ready. Alright, so anda boleh cuba untuk attribute-attribute yang lain lah. Alright, tapi anda lihat di sini, semua value-value ni dia berbeza dalam bentuk dia punya how to say it, dia punya the values inside. Sebagai contoh, my CYT minimum 17, maksimum 1500. Tapi kalau kita pergi yang CHME ni, minimum 0, maksimum 52. So kalau macam ni, kita akan ada masalah when we want to build our linear regression lah. So kita ada satu cara dalam stage pre-processing ni, kita panggil dia sebagai min max normalization. So yang ni lebih mudah untuk model anda untuk compare between attribute. So kita akan buat tu kemudian. So sebelum tu kita lihat beberapa maklumat lain yang kita boleh nampak dekat sini lah. Sebagai contoh, anda boleh klik visualization. Okay, then anda boleh visualize all the attributes out there. Okay, sebagai contoh lah, anda nak lihat the relationship between chmag dengan min. So anda just klik sini. So satu lagi window akan pop up. Dekat sini anda ada semua maklumat mengenai the scatter plot tu. Anda juga bolehlah mengubah dia punya color and all this thing or variables. Alright. So kau boleh upayakan untuk anda mengubah just by using some GUI lah.
Okay, so kembali kepada pre-processing ni. So sebelum saya nak buat saya punya linear regression model, saya rasa lebih baik saya normalize dengan menggunakan kaedah mean max normalization. So saya pergi kepada filter dekat sini, nampak kan? Filter, choose. So kita pergi choose. Alright. So dekat sini ada satu macam file, drop down sini, anda pergi filter, drop down lagi, anda pergi kepada unsupervised, anda pergi kepada anda pergi kepada attribute. So dekat sini anda akan nampak normalize. Okay, bila anda klik normalize, dia akan keluar sini, then anda just apply. Okay, so bila anda apply min max normalization, anda akan nampak perubahan dalam data anda sekarang. Sebagai contoh, saya klik my CYT and min, nampak tak? Semua yang ni adalah dalam lingkungan 01. 01, 01, 01. Hanya kelas yang tidak diubah. Okay, hanya kelas yang tidak diubah lah. Sebab kita try to normalize all the values supaya model kita ni lebih cantik lah. Okay, lebih cantik. Right, so almost untuk beginner, kita dah prepare data kita untuk buat modeling lah. Okay, untuk buat modeling. So apa anda boleh buat? Anda pergi kepada classify. So dekat sini adalah stage di mana kita boleh start train kita punya algorithm atau kita boleh start buat kita punya model. So kita pergi sekarang video ni kita nak buat linear regression kan. So kita pergi kepada choose. Okay, kita pergi kepada function. Okay, dekat function ni ada linear regression, nampak tak? Linear regression. So anda hanya perlu klik linear regression. Alright, so bila anda klik linear regression, then nampak start dekat sini, dia macam run lah. So anda just start. So model ni tak suka sangat, so dia run dengan agak pantas jugalah. So anda akan lihat semua output atau analisis, maklumat analisis dikeluarkan. Okay, so saya tidak akan pergi dengan lebih mendalam mengenai linear regression sebab yang tu lebih kepada statistik atau teori linear regression. Mungkin saya boleh buat dalam video yang lain. Tapi dalam video ni, kita akan tengok bagaimana untuk read analysis. So, sebagai contoh, linear regression model ni, dia punya kelas ni, ini adalah formula dia atau function dia. Alright. And untuk kita check bahawa bagaimana model kita ni perform lah, evaluation kan. So, kita ada maklumat yang macam correlation coefficient. Okay, correlation coefficient. So this is how the value for the correlation coefficient. Kalau kita nak tengok dia punya RMSE, root mean square error adalah 69.556. So dengan adanya tools macam ni, nak buat data mining ni nampak macam senang sikit lah. Okay, berbanding dengan Python, dengan R. So untuk beginner, untuk anda lebih mengetahui atau lebih mendalami teori, so anda boleh cuba menggunakan software-software sebegini. Alright. Saya harap video ini membantu. So dalam siri seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana anda boleh membuat classification. Sekian, terima kasih. That's all. Bye.